Okay, sambil menunggu kawan-kawan yang lain, okay, awak boleh masuk tengok buku teks, muka surat berapa? 145 145 batian hidrokarbon. Alright, jadi kalau nak cemerlang apa-apa subjek pun awak baca terlebih dahulu sebelum masuk kelas, kan? Alright. Jadi bila cikgu ajar tahu akan nampak lebih cepat lah, lebih mudah faham. Kalau nak cemerlang, kalau tak nak cemerlang, buat macam mana? Buat tak tahu kan? Tapi mestilah semua nak cemerlang. Okay tu, share kan. Hanya beberapa kerat, 1, 2, 3, 4, 5 saja yang pergi tarik balik classpoint.app tu. Kenapa? Kenapa? Oh no! Okay, hari ni kita ditemani oleh bunyi-bunyi baru. Ada dengar bunyi-bunyi baru? Untuk menghiburkan lagi. Alright. Excited nak belajar tapi mengantuk. Happy nak tahu apa yang nak belajar dekat tajuk baru. Happy macam nak tengok movie tajuk baru pula. Okay, kita tengok dalam 11.10 sekejap lagi. Kita bagi tunggu dulu kawan-kawan yang lain. Selalu cikgu buat kan, cikgu buat rakaman bagi yang tak masuk kelas pagi ni. Cikgu akan buat rakaman dan ada juga yang menonton tapi satu orang saja, yang lain-lain tu masih tak belajar langsung lah. Okay, cikgu dah sediakan kemudahan lepas belajar secara live. Kita belajar, awak boleh belajar secara rakaman. Okay, tapi ada juga yang tak nak ambil peluang itulah. Okay, kita tengok apa soalan. Ada tak soalan berbangkit? Ni tidak balas. Silap. 28 Julai. Last kelas kita adalah batian karbon. Ini dia. Okey, jadi kita lihat ada tak apa-apa soalan daripada kamu semua. Tengok ni, ada juga tengok kawan-kawan sendiri terkilan dengan kehadiran kawan-kawan. Sedih kan? Okey, jadi cikgu ada tanya, apakah yang hendak tahu lagi dengan lebih lanjut dengan topik ini? Tiada perkara berkaitan dengan karbon. Cikgu tak jelas apa yang dia nak tanya ni. Karbon ni adalah satu unsur. Karbon adalah satu unsur. Cikgu tunjukkan kepada awak. Mungkin belum tengok secara. Alright, ini adalah karbon. Jadi tu pembentuk karbon. Jadi ini adalah unsur karbon. Kalau tengok hitam tu, dalam bentuk ini dalam bentuk dua bentuk yang berbeza. Sebelah kiri ni dalam bentuk
apa nama dia ketulah hitam ni seperti arang kok, batu arang. Yang sebelah kanan tu apa? Gambar apa tu? Bas. Boleh dengar tak ni? Boleh cikgu. Yang sebelah kanan tu apa tu? Kiri tu macam batu arang. Sebelah kanan tu apa? Tak kenal? Ni. Diamond. Diamond. Oh, canggih sangat. Diamond. Berlian kan? Diamond. Okay. Jadi diamond tu adalah unsur yang terdiri daripada karbon ya. Okay. So kita boleh tengok lagi lah polytype karbon dan stellar image macam-macam yang boleh tahu kat situ Okay. Sebab kita tak tahu apa yang dia nak tanya ni. Okay. Perkara berkaitan dengan karbon. Okay. Tak jelas tapi tunjuklah apa dia tu kat situ. Okay, lagi tentang topik seterusnya iaitu hidrokarbon. Ya, hari ini kita nak sambung kepada topik hidrokarbon, mengenali sebatang karbon dengan lebih jelas. Nak berkenalan dengan lebih jelas. Yang lebih jelas, apa maksud jelas kat sini? Jadi kat situ awak boleh google tadi carbon elements ataupun unsur karbon. Jadi awak boleh tengok kat situ macam-macam unsur karbon. Salah satunya pensel tulis kita tulis pensel tu daripada karbon. Tadi berlian, macam-macam lagi lah carbon element. Okay, ini adalah diamond tadi, berlian. Dan kita ada grafik tu dalam pensel lah. Dalam pensel yang kita guna tu, itu adalah karbon. Okay, awak tengok kat situ, itu adalah nampak tak? Okay, masing-masing dah guna sejak tadika, sejak kecil lagi kan. Awak dah didedahkan dengan karbon. Ini dia karbon. Ada itu mata pensel, ini ada cincin berlian itu adalah karbon. Okay. Lagi? Alright, tak ada lah. Apakah cabaran yang anda hadapi sepanjang PDBR ini pun 12 orang je yang jawab. Gangguan bunyi, okey, ini faham. Terutama kalau adik-beradik adik-adik ramai kan, ada gangguan bunyi. Line internet, ini pun satu hal. Sebab itu cikgu sediakan rakaman YouTube tu. Jadi bila awak nak ulang kaji balik, bila malam-malam tu awak boleh, biasa malam okey sikit line internet, siang memang dia sesak. Bila sesak, itu yang selalu berlaku jam tu, termasuklah cikgu sendiri. Soalan nak sama jawapan, ini sama susah nak beza. Sudah. Oh, ni kuis saya tu lah. Soalan nak sama. Tak apa buat soalan sama banyak kali lagi cepat kita faham. Tidak fokus. Internet line kurang baik. Jadi masalah kat sini juga nampak memang mengantuk. Tak ada pula masalah lapar kat sini. Okay. Oh, 11.13 dah kita sekarang. Alright. So ada 8 orang yang respon. Terima kasih yang respon ni. Okay. Jadi sekejapnya. Alright. Okay. Boleh dengar jelas kan mic cikgu guna gadget baru hari ini. Jelas, tak ada gangguan apa-apa, rasa bergema ke, berdesir ke, tak ada? Ada. Tak ada. Kita tepuk tangan sikit. Mana tepuk tangan ni? Ini bukan tepuk tangan, ni bersorak. Alright. Jadi kita tengok sikit respon awak tadi. Excited belajar tapi mengantuk. Alright. Tidur lewat lah ni. Happy nak tahu apa yang nak belajar dekat tajuk baru, iaitu hidrokarbon hari ni. Yang ni pergi type balik classpoint.app tu. Kenapa? Lapar. Happy, excited nak belajar tapi lapar baru nak makan. Ni boleh bagi makan lebih ni. Excited nak belajar tapi itulah lapar. Tu je masalah korang, lapar. Okay. Jadi kita terus kepada topik hari ini, Sains 5.2 hidrokarbon.
Okay, macam biasa kita memohon keberkatan kelas kita pada hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alright. Okay, semua ready? Untuk topik seterusnya. Angkat tangan bagi yang dah ready. Nak tengok berapa ramai. Alright. Oh, okay. 2 orang je. Okay. 7 orang yang angkat tangan. Alright. Semakin ramai kat situ. Maksudnya awak ada berada dalam kelas lah. Online ni susah sikit. Ada yang buka lepas tu hilang. Okay. Cikgu tahu. Sebab macam mana cikgu tahu? Sebab sampai habis kelas pun dia masih online. Sampai cikgu leave call pun dia masih online. So something wrong tu. Mungkin dia tinggalkan handset dia kat situ. Okay, jadi objektif kita pada hari ini kita nak 5.2 awak mampu menerangkan bagaimana sebatian hidrokarbon diperoleh daripada sumber semula jadi. Maksudnya kalau ada soalan minta awak terangkan bagaimana sebatian hidrokarbon terbentuk, awak boleh jawab. Okey. Kedua, menamakan ahli komputer. Okey. So ini mungkin perkataan baru bagi awak. Homolog. Tak ada color lain ke? Merah. Okey. Homolog, perkataan baru bagi awak. Okey, bagi yang tak baca lagi buku teks, alkana baru bagi awak dan juga alkena. Yang ini kita nak tengok hari ini dalam silibus baru. Sebelum ini dalam sains tak belajar benda ni, dalam kimia belajar. Nombor 3, berkomunikasi tentang sumber tenaga alternatif. Maksudnya awak boleh menceritakan sumber-sumber tenaga alternatif. Apa maksud alternatif, kelas? Apa maksud alternatif? Dalam bahasa Melayunya, dengan bahasa mudahnya? Singkat. Pintas. Pintas. Alternatif. Macam mana boleh terfikir alternatif? Mesti ingat laluan alternatif. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Alternatif ialah pilihan lain. Okay. Jadi kita akan tengok pilihan lain selain pada hidrokarbon. Okay. Sebelum itu kita akan tengok dulu hidrokarbon apa dan kita akan tengok kenapa perlu sumber lain. Right. Dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan seharian. Jadi ada 3 lah kat sini objektif kita pada hari ini. Okay. Yang pertama sekali kita berkenalan dengan hidrokarbon. Okay, kalau tengok kat situ, okay, dia terdiri daripada 2 perkataan. Hidro, satu lagi karbon. Okay. Jadi karbon maksudnya unsur karbon lah. C. Kita dah tengok itu kan, sebatian karbon. Unsur yang mempunyai sebatian yang mempunyai unsur karbon. Kalau ada karbon je, dia adalah sebatian karbon. Tapi hari ini kita nak lebih spesifik. Apakah itu hidrokarbon? Dia tambah perkataan hidro. Jadi kat situ, apakah dia boleh pula hidro? Hidro berasal daripada perkataan hidrogen, H. Jadi kat situ C dan H. Okay. Jadi apa maksud sebatian hidrokarbon? Kat sini tak ada penjelasan kat sini. Cikgu pun nak check tadi. Jadi sebelum tu kena tahu takrifan sebatian hidrokarbon. Yang mempunyai, kita tambah sini, mempunyai yang terdiri daripada H dan C, dan perkataan selepas ini penting ni, sahaja. Mesti 2 ni je, H dan C sahaja. Awak tak boleh ada unsur lain. Okay, jelas sekarang? Boleh? Boleh. Apa maksud sebatian hidrokarbon? Sebatian? Hidrogen dan karbon. Bukan. Ada perkataan sebelum tu. Yang? Dan karbon organik. Yang terdiri
Yang terdiri maksudnya yang mengandungi unsur hidrogen dan C sahaja. Ulang balik, sebatian hidrokarbon adalah sebatian yang Terdiri daripada unsur hidrogen dan karbon sahaja. sahaja. Okey. Sahaja. Okey, sorokan. Ini penting sebab ada soalan nanti. Takrifkan sebatian hidrokarbon. Okey, lupa check definisi, tak ada rupanya dalam slide ni. Okey, jadi kita nak lihat objektif yang pertama tadi. Jadi objektif yang tertinggal tadi sepatutnya kita ada awak boleh menakrifkan, maksudnya memberi maksud sebatian hidrokarbon. Okey, jadi tadi dah selesai menyatakan maksud sebatian hidrokarbon. Alright. Yang kedua, menyatakan pembentukan. Macam mana terjadinya pembentukan petroleum dan gas asli yang merupakan contoh hidrokarbon. Okey, jadi ini ada grafik dia, awak tengok ada bergerak-gerak kan. So ini antaranya hidupan laut kan, hidupan laut mati, lepas tu dia tertimbus tanah itu bertahun, beratus tahun, berjuta tahun. Okey, dan akhirnya dia akan menjadi petroleum. Jadi benda ni berlaku secara semula jadi. Okey, cuma lama kelamaan benda ni habis ke takkan habis? Awak fikir. Habis ke takkan habis? Akan habis. Right. So, sebab itu ada objektif yang ketiga tadi. Kita cari alternatif. Okay, kita pergi dulu kat sini. Okey, jadi berasal pada haiwan. Okey, itu petroleum. Okey, ini pula arang batu. Okey, berasal dari tumbuhan. Okey, kalau tengok kat situ. Itu alamak. Okey. Kacau pula. Mana tadi? Okey, pembentukan arang batu daripada tumbuh-tumbuhan. Sama juga, tumbuh-tumbuhan yang reput tadi, okey, dia akan termendak bawah tanah, lama-lama dia akan bentuk lapisan arang batu. Awak tengok kat situ color hitam tu. Jadi semuanya berlaku secara semula jadi. Petroleum, gas asli, arang batu. Cuma petroleum dan gas asli berasal daripada haiwan, manakala arang batu berasal daripada tumbuhan. Okey, seterusnya. Kita nak lihat penyelindungan. Kacau lah slide ni. Penyulingan berperingkat. Alright, itu adalah satu proses untuk mengasingkan petroleum. Okey. Kalau awak tengok kat sini, apa yang berlaku, okey, dia bergerak kan. Okey, dia dipanaskan. Petroleum yang dicari gali tadi, bawah dasar laut tadi. Okey, kemudian selepas didapat, dia tak boleh terus guna. Petroleum ni dalam keadaan asal, dia boleh pecahkan kepada beberapa jenis yang berbeza. Cuba baca daripada atas. Kita ada gas. Gas ni digunakan untuk memasak. Atas sekali tu. Gas memasak LPG. Lepas tu, tulis. Ni LPG. LPG. Ni. Gas ni LPG yang kita guna untuk masak kat dapur lah. Petroleum ni guna untuk apa? Bahan api kereta. Lepas tu kita ada nafta. Kerosin ni kalau tak silap takut tertukar. Rasanya minyak kapal terbang. Ya, kapal terbang ataupun jet. Diesel guna kat mana diesel? Lori. Lori, kenderaan besar biasanya kan. Lepas tu kita ada last kali tu bitumen. Bitumen tu untuk tar jalan. So maksudnya ini semuanya berasal daripada petroleum yang dicari gali tadilah. Okay. Kita tengok dengan detail sikit. Alright, ada kat situ gambarnya. Okay, jadi ini adalah minyak petrol mentah namanya. Okay. Minyak petrol mentah. Ini dia. Minyak mentah. Macam kita nak masak kan. Ada masak apa tu? Lauk mentah kan. Minyak mentah.
Okey, so dia akan penyulingan, disuling. Dinamanya penyulingan berperingkat. Kenapa berperingkat? Ada banyak layer tu kan, banyak peringkat. Okey, awak tengok kat sini, apa maksud 25, 25, 60, 60, 180, apa maksud dia? Apa benda tu? 25, 25, 60, itu menunjukkan apa tu? Itu menunjukkan apa? Suhu. Suhu. Alright. Okay. Itu suhu. Tapi paling tepat adalah suhu takat didih. Tahu takat didih? Apa dia takat didih? Okay. Ini air. Air Air biasa. Air pipe. Kalau awak panaskan, panaskan, air itu dia mendidih pada berapa darjah Celsius? 100. 100. Okey, 100 Okey, jadi bila dia mendidih dia bertukar jadi apa? Bila dia mendidih air, Wap. wap kan. Wap air. Okey. Itu air. Okey, minyak mentah ni dia boleh pecahkan ikut takat didih bukan unsur, jenis-jenis. Contoh kat sini. Okey, kita tengok yang paling rendah. Paling rendah kat sini kurang kepada balik. Kurang daripada 25 darjah Celsius. Maksudnya bila dipanaskan sikit tu, pada suhu kurang daripada suhu kurang pada 25 darjah Celsius, petroleum gas terhasil. Okey, jadi dia keluar kat situ. Dikumpulkan. Pada suhu atas 25 darjah sehingga 60, macam tadi kan, air dia akan menjadi wap air kan. Sama kat sini, dia akan keluar sebagai wap dan dikumpulkan, dia akan jadi gasoline. Okay? Minyak kereta lah. Minyak kenderaan. Bahan api kenderaan. Pada atas lagi, kita ada nafta. Minyak nafta. Lepas tu, kita ada parafin. Okay, kita ada parafin. Tu kegunaan dia untuk apa tu? Bahan api kapal terbang. Awak tengok suhu semakin ke bawah, semakin berkurang ke semakin meningkat? Semakin besar. Meningkat. Okay, semakin besar. Alright, bagus. Jadi kat situ awak semakin ke bawah tu suhu semakin tinggi. Ini 350 darjah Celsius. Lebih 3 kali ganda takat didih air tadi. So betapa panasnya kan? Okay, jadi ideanya kenapa boleh dijadikan penyulingan berperingkat, sebab bahan-bahan ni mempunyai takat didih berbeza. Kalau air, dia tak boleh pecahkan dah. Dia hanya mendidih pada 100 darjah Celsius. Petroleum, dia ada takat didih berbeza. Okay. Jadi kat sinilah sebab dia, awak kena faham kat sini. Semakin tinggi takat didih, semakin gelap warna pecahan. Awak tengok. Daripada cerah, ini paling gelap. Guna untuk apa tadi? Kita dah cerita tadi, bitumen untuk tar jalan. Okey. Semakin pekat, semakin gelap warna pecahan, semakin bertambah kelikatan ni maksudnya semakin pekat. Okey, semakin pekat. Semakin banyak jelaga ni adalah asap hitam lah, paling mudah awak nak faham. Kalau awak mau bakar sampah kan, ada nampak hitam-hitam kan, itu adalah jelaga. Alright, so kenapa boleh dijalankan penyulingan berperingkat? Awak kena tahu alasan ini. Kerana pecahan berlainan mempunyai takat didih berlainan. Alright. Okay, boleh situ Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, so nampak kat situ tu bitumen minyak enjin. Okay, macam-macam lagi lah. Okay. Alright. Oh, rupanya ada kat sini.
dia terselit kat sini. Maksud jadi kita ulang balik apa maksud sebatian hidrokarbon. Sebatian organik yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon saja. Patutlah rasa ada tadi, rupanya di kat tengah. Dia sepatutnya benda ni kat depan. Jadi cepat sikit awak jumpa istilah tu. Okey, tapi dia dah cerita tadi mempunyai unsur hidrogen dan karbon sahaja. Pentingnya ada perkataan sahaja kat situ, maksudnya tak boleh ada unsur lain. Contohlah, okay. Nasi. Nasi adalah sejenis karbohidrat. Dia punya formula C6H12, walaupun awak tak perlu tahu, tapi bagi nampak. Ini unsur apa kelas? C ni. Karbon. Karbon, bagus. H? Hydrogen. Hidrogen. Alamak, silap. O? Oxygen. Oksigen. Okay. Jadi, boleh tak kita panggil nasi itu sebagai sebatian hidrokarbon? Tak. Tak boleh sebab Ada oksigen. ada unsur lain selain daripada C dan H. Okey, bagus. Alright, jadi jelas kat situ maksud sebatian hidrokarbon, dia mesti ada H dan C sahaja. Tak boleh ada unsur-unsur lain. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok jenis sebatian hidrokarbon. Ada dua jenis. Yang pertama, sebatian hidrokarbon tepu. Pernah dengar perkataan tepu? Yang kedua, sebatian hidrokarbon tak tepu. Alright, jadi apa maksud hidrokarbon tepu ni? Mempunyai ikatan tunggal. Okey, nama ikatan dia ikatan kovalent. Okey, slow Dia cakap jadi kita akan tengok contoh dia. Awak kena tahu dulu, tepu, ikatan tunggal. Single. Okey, nak hafal dulu. Tak tepu, ada ganda 2 atau ganda 3. Sekejap lagi cikgu tunjuk contoh dia. Alright, ada kat sini. Contoh, tadi ingat awal-awal cikgu terangkan objektif tadi, kita akan berkenalan dengan alkana. Okey, jadi contoh kat sini, inilah dimaksudkan dengan ikatan tunggal. Ikatan tunggal ni dia single. Kita tengok kawan sebelah dia. Alkina. Apa beza dia? Ini dan ini. Nampak? Apa beza dia? Apa beza dia? Ini. Okey, dengan ada ganda 2. Okey, yang sebelah kanan ada ganda 2 kan? Ganda 2. Ini single ataupun tunggal. Jadi bila tunggal, tepu. Kalau ada hidrokarbon yang ada double ni, ataupun satu lagi contoh dinamakan alkuna, ini ganda 3. Okey, ini adalah alkuna. Jadi itu adalah tak tepu. Okey, so cara lukis. Ada kartun pula kat situ. Okey, so sebelum lukis, apa maksud 4 ni? Maksudnya tangan dia. C dia ada 4. Hidrokarbon ada satu je tangan. Boleh ikat. Okey. Ingat C boleh ada 4 tangan. Apa maksud 4 tangan? Okey, contoh kat sini. Sebelah kiri ni adalah alkana. Sebelah kanan alkina. Apa beza dia? Single, iaitu tunggal. Yang ni ganda 2. Ganda 2. Ganda 2. Bagus. Ganda 2. Jadi awak kena tahu tadi C ada 4 tangan. Dia perlu cukup 4 tangan. Jadi sekarang baru satu kan? C kat sini. Jadi awak kena lukis lagi. Lagi bagi cukup 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Ini tangan dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mana satu lagi? Ini dia. Alright. Jadi awak kena pastikan itu. So balen-balen dia tu letak hidrogen. Okay, ada tu slide dia. Okay, kita tengok yang alkina dulu. Ingat C mesti 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. Yang ganda 2 tu jadi 4. Jadi 2 lah.
Awak tak boleh tiba-tiba letak sini. Jadi apa? Apa masalah dia? Jadi 5 dia. Jadi 5. Okay, jadi tak boleh. Dia hanya ada 4 tangan. Ada 4 tangan saja. So balance dia tu bukan balance, apa yang bersambung dengan C tadi, kita letak hidrogen. Okey, kita letak hidrogen. So semuanya kita letak hidrogen. Okay. Hidrogen ada berapa tangan? Tadi? 1. 1. Okey. So hidrogen pastikan 1 saja, dia tak boleh lebih. Okay, nampak? Hidrogen C semua ada 4 kan? C 1, 2, 3, 4. Alright, jadi semua 4, hidrogen 1. Jadi yang single dinamakan etana. Kalau double dipanggil etina. Ini nama khas dia. Nama khas. Macam mana nak bagi nama pula? Sekejap kita belajar pula. Okay, yang penting awak kena tahu, paling penting lah. Single alkana. Double alkina. Yang ganda 3 awak tak perlu tahulah untuk silibus SPM. Ganda 3 namanya alkuna. Okey, ni 3. Okey, jadi ingat syarat dia. Yang penting ingat syarat dia C4 H 1 tangan. So kalau ada 3C, awak lukis 3C. So ingat tangan dia perlu ada berapa? 4. Okey, cukup 4. Yang kedua 4. Yang ketiga 4. Jelas itu. Untuk alkina, pastikan C tak lebih 4. 4. C yang kedua 4. C yang ketiga 4. Balance dia nak letak apa? Hidrogen yang ada 1 saja tangan. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan? Okay, kita nak tengok nama dia pula. Tadi etena, tiba-tiba propana. Cikgu akan patah balik lagi. Ada soalan? Cikgu teruskan dulu lah. Bagi nak buat kuis pula ni. Jadi nama dia. Jadi nama dia. Macam mana nak bagi nama? Kalau ada 1C. Ini kalau 1C. Ini 1C. Bila 1C saja. Nama dia metana. Dia awalan dia met. Tapi awak boleh hafal terus lah. 1 metana. Alkina kenapa tak ada yang 1C? Sebab mana boleh wujud macam ni? Dia tak boleh wujud macam ni. Tak boleh wujud sebab hidrogen. Maksima berapa tangan hidrogen? 1. Dia ada 2 tangan kan? Kalau 2 tangan, tak boleh. Jadi sebab itu tak ada kat sini. Tak ada. Dia mula dengan C2. Barulah ada ganda 2. Ganda 2 boleh wujud antara karbon-karbon sahaja. Okey, jadi itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Saya tahu mungkin ada bagi setengah orang ni rasa macam susah je kan. Tapi dengan buat latihan insya-Allah boleh faham. Jadi kat sini awak kena hafal sekarang awal nama dia. Kalau 1C met. Alkina tak ada. Okey. So awalan dia awak kena hafal. Nanti insya-Allah cikgu akan share lah dia punya cara menghafal tu. Cara menghafal je. Kalau 1C met. Awalan dia met. Met. Sini add. Prop. But. Pen. Hex. Ada lagi 7 ke bawah. Cikgu tunjuk 6 dulu. Jadi kalau alkana. Kalau 1C jadi tambah ana. Metana. Alkena tak ada. Kalau 2C. Awak letak perkataan ana. Kalau alkina, ina. Dia ambil yang hujung ni. Boleh faham tak? Boleh ke? Boleh. Boleh. Kita patah balik kepada slide tadi. Awak nampak? Jadi kenapa namanya propana? Sebab ada 3. 3C awalan dia prop. Jadi ana sebab kumpulan alkana. Itu namanya siri homolog tadi.
objektif pembelajaran yang ketiga, ciri homolog tu tadi kan. Prop. Jadi kalau alkana, ana. Kalau alkina, pro tambah ina. Sebab apa? Sebab dia alkina. Okey. Okey. Jadi kita masuk kepada apa tu? Objektif kita yang ketiga, iaitu alternatif tadi kan. Mengetahui sumber alternatif. Jadi untuk pengetahuan semua, petroleum ni dia bahan api fosil, iaitu sumber tenaga tak boleh baharu. Maksudnya lama kelamaan benda ni akan habis. Sebab makin lama dunia makin canggih kan. Banyak guna bahan api. Okey, jadi lama kelamaan boleh habis. Sekarang pun dijangka simpanan yang ada sekarang, mengikut jangkaan saintis lah, boleh tahan berapa 100 tahun ke apa, cikgu lupa dah, ada satu artikel tu. Okey, so lama kelamaan dia boleh habis. Jadi kat sinilah kita perlu sumber tenaga yang boleh baharu, iaitu tadi yang ada jawab tadi, jalan pintas tadi kan, bukan jalan pintas. Itu kalau jalan memang jalan pintas. Alternatifnya adalah pilihan. Apakah pilihan yang kita boleh guna? Okey, yang pertama, pernah dengar? Solar? Pernah. Okey, tenaga solar nak pasang ni beratus-ratus ribu kan. So dia boleh jimat tenaga elektrik. Okey, seterusnya kita ada angin. Okey, kita ada angin. Yang kincir angin. Okey, lepas tu kita ada hydroelektrik. Kita ada geothermal. Kita ada ombak. Okey, awak tengok di warna hijau kan. Dan di bawah, biogesim ni adalah bahan organik daripada tumbuhan yang dan haiwan yang apabila dibakar, sampah-sampah bila dibakar jadi biogesim. Biogesim. Okey, seperti gas metana. Okey, awak tengok tempat pembuangan sampah ada berbau busuk kan. Itu adalah terhasilnya gas metana. Okey, kita ada sumber nuklear dan juga bahan api fosil. Awak perhatikan ada 5 berwarna hijau, ada 3 berwarna merah. Apa beza dia? Yang hijau tu boleh baharu. Maksudnya insya-Allah tak terputus lah. InsyaAllah tak terputus. Okey. Seperti tenaga matahari. Selagi matahari tu ada. Selagi tak kiamat. Jadi ada sumber tenaga cahaya. Sama macam angin. Sentiasa ada kan. Air. Dan yang merah tu yang tak boleh baharu. Okey. So apa beza boleh baharu dan tak boleh baharu? Cari beza dia. Okey. So ini solar. Okey. Apabila waktu panas, sumber cahaya matahari tadi boleh membekalkan tenaga elektrik. Tapi mesti ada panel solar ni lah. Panel. Saya percaya mesti ada setengah daripada pelajar kat sini, rumahnya ada solar. Mungkin lah. Okey. Angin. Okey, ini hidroelektrik. Benda sama lah tadi. Ini dalam bentuk gambar bergerak lah. Cuma ingat nama pun cukup lah. Awak dapat ingat 2-3 yang boleh baharu. Boleh ingat 2 dah cukup dah. Apa yang mudah kat sini? Contoh solar. Kan? Solar yang benda awak dah faham lah. Dah biasa dengar. Angin. Okay. Dia dapat ingat 3 contoh cukup. Lepas tu ingat 2 contoh sumber tak boleh baharu. Tadi apa dia sumber tak boleh baharu? Biogesim. Nuklear. Nuklear. Api fosil. Jadi sekarang cikgu nak suruh awak cari apa masuk boleh baharu, tak boleh baharu. Cari. Alright. Okay. Kita dah habis. Kita terus kepada quiz. Ready? Mana quiz tadi? 15 soalan semuanya. Kita ada berapa ramai hari ini? 20 lebih.
Okay, cikgu akan paste kat ruangan chat link dia. Okay, get ready. Kita ada sekarang ramai sikit hari ni. Darwish kenapa? Oh, tadi ikut yang cikgu tanya tadi. Raise hand tadi. Okay, cikgu paste ke ruangan chat. Boleh masuk sekarang? Okay, boleh masuk sekarang. Jangan lupa nama kelas. Jangan lupa nama kelas. Okay. Laju. Alhamdulillah, laju semua. Okay, kita tunggu lagi. Okay, come on. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Berapa orang baru? Okay. Cepat. Kita ada 14 minit lagi. Kita nak discuss lagi sikit. Okay, baru berapa kat situ? Dah berapa? 18. Lagi. Cikgu tunggu sikit lagi. Okay, kita tunggu sikit lagi. Okay. $19 lagi? Tak ada dah? Tak ada. Ramai ni. Lagi? 20. Adam. Tahniah Adam. Adam 5H kan? Nabilah 5H. Ingat mulai minggu ni, kehadiran awak ni di key in, dicatat dalam sistem dan dipantau oleh KPM. KPM, Kementerian. Cikgu perlu key in nama-nama. Alright. Oh, Wan Nur Atifah tiba-tiba baru masuk balik. Oh, mungkin sebab guna handset kot. Press sekali lagi kalau ada yang terlepas. Okay. 20 orang saja. Alhamdulillah setakat ni penyertaan tertinggi. Okay, penyertaan tertinggi setakat ini. Victory! Okay. Jadi ready semua. Dalam kiraan 5. Tak ada dah. 20 orang saja. 20 orang saja. Okay. Kita start. Okay. Masih belum ada yang menjawab. Okay. Masih belum ada yang dah jawab dah. Okey, nampaknya Nur Hazira daripada 5D mendahului dengan 1840 mata diikuti oleh Imita 5D. Okey, kemudian Alia 5H tempat ketiga. Tanya Alia. Dia diikuti oleh Dina 5D, Dina Darwish, Darwish, Barkis, Musira, Arita, Nabila dekat situ 5H. Tu tak nampak Iyad. Iyad tak ada hari ni Iyad. Iyad tak nampak hari ini Iyad. Okay, so siapakah yang mendahului sekarang? Oh, nampaknya Kristina. Okay, Kristina mendahului sekarang. Okay, Nur Hazira jatuh tangga kedua. Okay, nampaknya Nur Dina merampas tangga kedua daripada Nur Hazira. Okay, Darwish, Wakil, Taung Adam memanjat ke tangga ketiga. Okay, Nur Hazira nampaknya cari-cari rentak lagi untuk merampas kembali kedudukan yang pertama. Itu dia Imelda. Imelda, Darwish mewakili kawan Adam kita ke tempat yang kedua. Okay. Oh, tidak, nampaknya telah jatuh tiga kat situ Darwish. Okay. Okay, masih ada banyak masa lagi. Jawab dengan tenang and baca soalan dengan baca soalan elok-elok, fahamkan tanda soalan. Okey, Darwish nampaknya masih
tangga ketiga Hazira jawab laju tu. Okey, nampaknya Hazira memanjat ke tangga yang kedua. Christina masih lagi di tangga yang pertama dengan kiraan 6890 masa. Okey, Dina tangga ketiga. Okey, Darwish tu nama anak itu. Okey, Syira tangga kelima. Okey, mana wakil 5H alias tangga ke-8. Yasmin tangga ke-12. Nabila tangga 5H. Okey, nampaknya Nabila menuju ke tangga 13. Okey, Adam tangga 19. Safra 5D macam ada masalah dengan internet kot, tiba sangkut ke situ. Okey, nampaknya masih lagi Christina mendahului. Ingat, mendahului tak semestinya awak akan dapat tempat pertama. Apa-apa saja boleh potong. Ini dalam kitab semua soalan, semua 15 soalan itu. Okey, Azira sekejap 3, sekejap 5 nampaknya naik turun kat situ. Okey, Christina dah lengkap semua soalan. Masih lagi di tangga yang pertama, tapi Hazirah juga dah lengkap menjawab. Okey, ada lagi Dina dengan Darwish boleh potong. Dina, okey, nampaknya Dina daripada 5 dia tak dapat memotong. Okey, Insyirah masih lagi berpeluang ya. Awak ada beberapa soalan lagi tu, Insyirah. Okey, ada lagi masa. Cikgu bagi masa lagi dalam 2 minit. Yang telah selesai Christina, Dina. Okey, jadi next time tu awak baca soalan dulu betul-betul. Okey, Darwish masih di tangga kelima. Okey, nampaknya ada ramai yang hampir menjawab semua soalan. Adam, sangkut kat situ Dam. Tangga 20 sangkut menjawab soalan nampaknya kat situ. Oh, Safra tadi nampaknya dah mula sambung balik jawab soalan. Okey, so nampaknya itu dia Insyirah dapat memotong corner nampak ya kan. Macam mungkin corner ni mampu barisan. Tapi dia nak sampai dulu jawab habis. Macam saya kata tadi, jawab habis dulu tak semua menang. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi ada beberapa kawan awak yang belum dapat jawab semua soalan. Okey, kita bagi peluang sikit lagi dan kita akan bincang sedikit lah. Okey, kawan-kawan, Nabila 5H, Tania dapat menyelesaikan dapat betul hampir separuh. Okey, diikuti oleh Safra dan Safra sikit lagi. Adam, nama Adam? Adam? Tak habis lagi soalan tu, Adam? Okey, so kita akan berhenti kat sini. Okey, Adam menjawab lagi tu. Dia bagi dah masa 10 saat lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sikit lagi Dam. 2, 1. Alright. Okay. Okay, dah berhenti. All done. Jadi, siapakah? Kita tengok balik. Okay. Tahniah kepada Insyirah. Daripada 5D. Tempat yang pertama. Diikuti oleh Christina daripada 5D juga. Tempat kedua diikuti oleh Dina. Tempat ketiga Hani 5D. Naurah 5D. Darwish 5D. Hazirah jatuh ke tangga ke-9. Mesti dia tak baca betul-betul soalan ni. Okey. Kemudian minggu lepas kita ada Atifah. Mana Atifah? Tak jawab Atifah. Oh tu 5D. Afsal Atifah jatuh teruk pada hari ini. Okey, kita tengok soalan. Okey. Kita tengok soalan. Sekejap cikgu tukar color. Kita ambil. Nak color apa? Okey, sebelum tu cikgu kena tukar dulu. Kena tukar dulu presenting.
Sekejap ya. Bukan mana dia Google Meet ni. Ni dia. Santai sikit. Okay, cikgu cuba bincang dengan cepat lah supaya kita ada 5 minit lagi. Alright. Dah muncul belum? Okey, dah muncul. Hidrokarbon adalah sebatan kimia yang terdiri daripada tadi berapa kali kita ulang kan? C dan H sahaja. Jadi kenapa ada yang menjawab oksigen tiba-tiba ni? Alright, ada nitrogen lagi. Maksudnya tak fokus kelas ni. Okey, C dan H sahaja. Awak tengok nama dia, hidrogen, karbon. Okey, jangan buat lagi. Seterusnya, menggunakan proses pembentukan petroleum. Okey, jadi cikgu tunjuk tadi gambar dia kecil saja kan. Tapi sini awak boleh fikir secara logik dah. Yang bermula mestilah bermula dengan benda yang hidup. Ni hidup lagi. So mesti bermula dengan D. So ada satu je jawapan yang bermula dengan D. Lepas tu dia mati, B. Lepas tu dia termendak kat situ. Lepas tu C kan. Lepas tu terakhir sekali ini nampak ni. Ni adalah cari gali. Logi ke apa cikgu lupa dah. Logi cari gali. Logi ataupun apa perkataan sesuai lagi. Okey, seterusnya. Pilih dua pernyataan yang betul tentang hidrokarbon tak tepu. Okey, tak tepu. Ingat tadi kalau tepu, apa tepu? Ikatan dia single ke? Ataupun double? Single. Awak ingat satu cukup. Tepu single. Jadi kalau tak tepu, dia mesti jawapan dia ada ikatan ganda 2 atau ganda 3. Alright. So ni yang dapat menjawab 16 ni tahniah. Maksudnya dia fokus lah. Okey, seterusnya. Yang mana butina? Bu berapa C? Kelas? Sempah apa tak tadi? Butina. 4. Tak sempat kot. Awak boleh rujuk ke teks sebenarnya tadi. But adalah 4. 4C. Kalau awak tak ingat pun, awak tengok Ina ni alkana ke alkena? Alkana ke alkena. Double bond kan. Ada ganda 2. Yang ni tak ada ganda 2. Tak ada ganda 2. Jadi antara ini dan ini. Ada 4C. Jawapan dia 1, 2, 3, 4 ini. Okey, tahniah bagi yang menjawab dengan betul. Okey, C2 H6. Okey, kat situ awak ni susah sikit, dia kena lukis. Okey, jadi C2 macam mana lukis tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kalau C2 H6 6 kan? Satu lagi kalau C2 H4 maksudnya kurang 2. Kalau kurang 2 mestilah awak tengok 1, 2, 3, 4. Sudah. C tak lengkap lagi kan? C tak lengkap. Tak cukup 4 tangan. Jadi awak buat double bond. Jadi itu C2 H4. Alright. Jadi C2 awalan dia at. Jadi etanatanya 11 yang betul. Alright. Okey, nama sebatian dengan formula molekul C2H6. Alamak, dah pukul 12 awak ada kelas ke? Ada kelas Tak ada. Tak Tak ada. Cikgu laju-laju sikit ni. Okey, sekejap Nama sebatian dengan formula C2. Soalan sama ke? Ke soalan tadi? Soalan tadi rupanya. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hex. Hex. Hex sana. Jadi 12 yang betul. Tahniah. Okey, 2 sumber tenaga alternatif yang last kali tadi. Jadi kita ada tenaga solar dan tenaga angin. Jap. Pilih 2 jenis sumber alternatif. Sekejap, cikgu confuse soalan ni. Tak apa-apa. Kita KIV dulu yang tu. Biojisim tidak menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau. Okey, biojisim tadi kita tengok tadi
sisa-sisa makanan yang dibakar semua kan. Jadi antaranya adalah tumbuh-tumbuhan ini, okay, ataupun buah-buahannya. Jadi apa sisa makanan, tumbuh-tumbuhan yang kita bakar, dia akan beri menjana tenaga jisim. Aram batu tadi yang first kita tengok. Jadi dia terbentuk daripada sisa tumbuhan, kan? Yang kalau petroleum haiwan, aram batu haiwan, aram batu tumbuhan. Tahniah bagi 6 pelajar yang menjawab dengan betul. Hidrokarbon tepu. Tadi kita nampak tak tepu. Jadi tepu tadi single. Ingat, single. Jadi tahniah 14. Okey, 14 pelajar berjawab dengan betul. Okey, tadi tepu, tak tepu. Kalau awak salah tadi, mesti yang ni pun salah. Tak tepu adalah ganda 2 ataupun ganda 3. Okey. Cuma kat sini ada 2 soalan, 2 jawapan yang boleh mengganggu awak. Ionic, covalent. Ingat, sebabnya terlibat adalah covalent. Okey, dalam kimia ada belajar dengan detail lah apa maksud covalent. Okey, soalan 12. Homolog. Homolog tu maksudnya family. Homolog, siri homolog. Kita ada alkana dan alkina. Itu siri homolog. Kalau tepu, tepu single ke double? Tepu? Single. Kalau single, alkana. Awak boleh buat lawak sikit kan? Kalau single ataupun ana single. Ena couple, contohlah E. Dulu ada E. Cara-cara menghafal awak tu bagi kreatif sikit lah. Okay. Saya percaya ramai yang kreatif kat sini. Okay, soalan 13. Akana juga dia. Okay, dah berapa kali dah jumpa soalan ni kan. Hidrokarbon tepu. Masih ada yang salah. Okay, yang mana adalah hidrokarbon? Awak boleh yang mana boleh reject terus? Yang mana awak tahu boleh reject terus? Ni kan? Ada alkohol. Alkohol bukan seperti yang hidrokarbon. Alkohol ada oksigen. Tadi L, ada L je salah. L je salah. Okay, jadi jawapan dia K, M dan N. Okay, atau kalau awak tahu tengok tadi, semua dah jelas. Kita dah jumpa arang batu, gas asli, petroleum. Okay, tahniah kepada 9 pelajar yang jawab dengan tepat. Okay, last question. Hidrokarbon tak tepu adalah jenis seperti hidrokarbon yang punya E, sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 atau okay, jadi benar ke salah? Jadi jawapannya benar. Ada juga yang jawab salah. Okay, tahniah. Nampak ramai yang boleh menjawab dengan baik. Okay, so ini attendance hari ini. Kita nak tengok. Juga akan save. Satu dan satu lagi yang kena isi lah. Alright. Okay. Dah 12.3 minit. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak, aku nak type ni. Cikgu nak bagi link kehadiran jap. Tak ada apa-apa soalan Semua dah lapar tadi. Yang lapar daripada pagi tadi pun ada tu, nampak. Okay, so cikgu paste dekat ruangan chat untuk kehadiran. Okay, boleh isi terus jangan lengah-lengah sebab cikgu nak kena key in. Kita ada dalam 20 lebih tadi, mungkin ada yang dah terleft. Jadi boleh isi terus. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah. Wal 'asr, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Okay.
Terima kasih semua atas yang hadir. Jadi tanya-tanya khabar sikit kawan-kawan yang lain tu tak hadir, kerap sangat tak hadir 5D, tanyalah. Masing-masing mesti ada kawan baik masing-masing yang tak hadir kat sini. Cuba tanya sikit sebab cikgu tak boleh nak contact. Ada tak ada number. Macam 5H tu. 5H. Kehadiran hari ini berapa orang tak 5H ni. Tapi nampak ramai daripada biasa. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama.